A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat lagi sekali kita bersama-sama di pagi yang mulia ini, penghulu segala hari, hari Jumaat yang penuh dengan keberkatannya, untuk kita sama-sama menggali lagi sains di sebalik Ashabul Kahfi. Dan insya-Allah saya cuba rangkumkan seminggu dapatan kita dalam perkongsian kita setiap hari, supaya kita sama-sama dapat mencari jalan bagaimana untuk kita mendekatkan diri kita sehari demi sehari, mengislahkan diri kita sedikit demi sedikit, dan dia menjadi satu yang istiqamah. Istiqamah itu tidak perlu kita tergesa-gesa, tetapi biarlah ia menjadi sesuatu yang kekal, menjadi rutin harian kita, dan dia menjadi sesuatu yang memangkin kita untuk kita terus berada di jalan yang lurus ini. Kerana kalau kita buat dalam keadaan kita hari ini kita suka, kita buat, lusa kita tak suka, kita tinggalkan, itu belum lagi dikatakan istiqamah. Suka mahupun terpaksa, dia adalah sesuatu yang kita buat dengan kerelaan. Dia buat dengan satu kebergantungan. Sekarang ni kita buat sesuatu itu, lihat kepada kebergantungan kita itu kerana sistem Allah atau kita bergantung kepada sistem manusia. Itu yang nak membezakan kita di pihak yang mana. Adakah kita duduk di jalan Allah atau kita duduk di fi sabilit taghut. Kita duduk berada di jalan taghut. Mungkin satu hari nanti kita akan lapas satu istilah taghut ini, kerana dalam minggu ni kita dah memperkenalkan tentang membaca tanda dan nama. Tanda dan nama, tanda itu adalah ayat, nama itu adalah perkataan-perkataan yang terletak di dalam ayat-ayat Al-Quran itu sebagai satu clue, keyword, code breaking yang kita kena kenal pasti, yang akan menghubungkan kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Seterusnya dia akan memastikan kita terpelihara duduk di dalam buhul ataupun tali Allah ini secara kafah. Kita tidak mengambil apa yang kita suka, dan kita tidak tinggalkan apa yang kita tak faham, apa yang kita tak boleh baca, apa yang kita rasa kita tak perlu. Walaupun untuk dalam perjalanan kita nak mengenali Quran ni, saya selalu pesan kepada jemaah kalau kata yang pergi umrah lah, pergi umrah, pergi haji, baik yang mana mengikuti program-program dalam bentuk Islamic Tour ni, yang mengikut program-program kembara Islamik, pergi Baitul Maqdis, Iran, pergi Turki, yang mana yang ada tema-tema berbentuk ibrah ataupun berbentuk jejak Nabi ni, jejak Anbiya, maka kita akan pesan setiap kali kita pulang, pastikan kita mula mendekatkan diri kita kepada Al-Quran dengan kita membacanya dengan cover to cover, daripada muka surat pertama Al-Fatihah itu 7 ayat pertama, lalu kita akan membacanya sehinggalah selesai pada surah 114 surah An-Nas, selesai, ulang balik. Itu baru khatam. Khatam itu bukan khatam pelaksanaan. Khatam ni adalah khatam pembacaan. Kita baca lagi. 3 kali itu adalah minima. Iqra', Nabi sendiri pun kalau ikutkan, apabila Nabi bertemu dengan Jibril, Jibril jumpa Nabi, antara perintahnya adalah Iqra', Iqra', Iqra'. 3 kali Iqra'nya disebutkan, sampai Nabi jawab, ma'ana biqari, dah apalah aku nak baca, kan? Padahal tidak ada tulisan yang tertulis kitab yang ada di tangan Nabi, melainkan dia adalah satu bentuk seruan. Iqra', perintah Iqra', perintah yang memerintah Nabi untuk membaca tanda, membaca apa yang ada di depan mata Nabi itu sebagai satu bentuk alam yang menandai apa situasi, kondisi, keadaan, era dan fasa yang sedang dihadapi oleh manusia. Apa yang kita hadapi di depan mata kita itu adalah satu kondisi yang akan menentukan syurga atau neraka kita pada keadaan waktu itu.
Syurga atau neraka itu mudah. Dia tidak semestinya kita menunggu waktu mati nanti barulah kita nak kenal pasti kehidupan kita nanti, apa yang kita buat selama kita hidup dekat atas muka bumi ini, sesuatu yang kita sesal, sesuatu yang dah pun kita rasa kita rugi. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan di bumi ini untuk tujuan kita baca, jadikan dia peta, jadikannya sebagai satu bentuk manual, metod untuk kita bekerja di jalan Allah. Hari ini apa yang kita buat, adakah kita bekerja di jalan Allah atau kita bekerja untuk jalan Taghut? Taghut itu banyaklah, kita kena senaraikan nanti. Siapakah senarai Taghut yang ada di muka bumi ini, yang kadang-kadang kita tidak sedar kita adalah hamba Taghut, yang kadang-kadang kita mungkin tak perasan, atau mungkin kita dah tahu tetapi kita mengambil jalan tengah, memilih untuk buat-buat tak tahu. Lalu kita dah jadi orang yang rugi. Yang duduk di tengah itulah yang Allah murkai sebenar-benarnya. Dia tidak ke kanan, dia tidak ke kiri. Dia duduk dekat tengah-tengah. Dia ada ayat khusus tentang orang yang duduk kat tengah-tengah ni. Ada dalam Quran. So, once Quran itu sudah jadi satu bacaan yang dah duduk di dalam dada, dia fixkan prinsip kita, apa saja yang kita sebut sebagai qul. Qul ya ayyuhal kafirun, kalau kita katakan. Qul itu menandakan satu prinsip yang sudah pun berperanan dalam dada kita, dalam jiwa kita, yang menunjukkan siapa kita. Jadi siapa kita itu disebut dalaman. Kita kata qul ya ayyuhal kafirun. Kalau kita solat seorang-seorang kan, kita tak baca kuat-kuat, kita baca pelan-pelan. Mungkin ada waktu malam tu ada yang baca kuat-kuat untuk jadi seorang imam, tapi kadang-kadang walaupun duduk seorang-seorang pun dia akan baca perlahan-lahan. Baca lebih ke arah merenung ke dalam diri sendiri. Itu cerita tentang solat. Kita bercakap dengan diri kita menggunakan perantaraan wahyu dan kalam Allah itu untuk kita reflect siapa kita. So rugilah kalau kata kita baca Quran tapi kita tak faham. Walhal ayat-ayat tadi itu tidak lain dan tidak bukan, ia adalah perantaraan antara seorang hamba dan perantaraan seorang tuannya, pengaturnya, Rabbnya. Itu dipanggil Rabbil Alamin. Sekarang ni kita nak menilai semula jalan yang kita pilih ini, jalan yang kita duduk hari ini, jalan yang kita sedang menjalani kehidupan kita ini, adakah jalan yang benar-benar Allah redai, atau jalan itu hanya sekadar jalan yang mengikuti nafsu tanpa ilmu. Okay? So once kita dah tahu jalan itu, jalan kiri ataupun jalan kanan, yang mana satu yang menjadi pilihan kita untuk kita ikuti. Kalau salah, kalau kita tersilap, kalau kita terjauh, tersasar, tersesat, kalau di dunia ini kita masih lagi boleh kembali semula ke pangkal jalan. Tapi kalau kita dah mati, kita dah tak ada hubungan lagi dengan dunia ini, sudah tidak ada laluan dan jalan kembali ke sini, dan kita akan jadi orang yang sebenar-benar rugi. So Quran bukan untuk kita gunakan hanya sekadar menjadi satu yang ritual semata-mata. Dan inilah pertembungan antara dua budaya, dua fahaman, dua pemikiran yang selalu akan wujud daripada zaman Rasulullah sampailah kepada zaman kita sendiri pada hari ini. Walaupun dah 1400 tahun, pertembungan ini tetap akan berlaku. Apa saja yang kita buat sebenarnya adalah apa yang kita faham berdasarkan pedoman semasa. Kalau kita lahir sekitar tahun 70-an, tahun 70-an itu adalah tahun di mana era yang keadaan semasa waktu itu Al-Quran bukan menjadi sesuatu panduan yang digunakan secara kafah sepenuhnya. Nak baca Quran terjemahan pun waktu tu dilarang. Sesuatu yang menjadi kesalahan. Orang akan kata baca Quran nanti takut sesat. Orang kata baca Quran tu dah baca Quran dah betul dah, tapi baca terjemahan dibimbangi kau tersesat. Siap ada orang kata lagi ni, baca Quran seorang-seorang ni terjemahan pula tu nanti orang kata baca dengan setan. Sebab apa? Tak boleh baca, dia kena berguru. Betul dah, berguru. Tapi bila dah berguru, kita kena mencari guru yang tepat, guru yang benar, guru yang betul. Dan dia perlukan satu bentuk pendedahan. Kita kena baca. Baca tidak menjadikan kita sesat. Membaca itu adalah satu laluan ilmu. Dia belum amalan lagi. Dia hanya menjadi satu laluan ilmu untuk kita mengenali Quran. Kenal Quran itu sebagai satu bentuk sistem pembacaan yang menjelaskan. Kalau kita baca Arabnya saja, kita tak akan faham apa intipati dan core yang menjadi satu pedoman untuk kita baca, dan kita jadi triggering factor. Dia akan menyebabkan kita berfikir. Sebab dalam Quran dia akan banyak pertanyaan. Afala yatafakkarun? Tidakkah mereka berfikir? Afala yaqilun? Tidakkah mereka menggunakan akal? So proses akal itu diperlukan untuk apa? Untuk kita baca,
dengan mata kita ni, sampai beralih spek mata, kita baca dan kita nak melihat teks itu dengan analisa furqan kita. Rasanya dalam 2 minggu ini, termasuk minggu ini, kita dah banyak membincangkan tentang furqan, tentang macam mana kita membaca dengan penjelasan yang bainat. Kalau Quran itu Quranun Mubin, dia adalah bacaan yang jelas. Kalau kata kita baca Arab tapi kita tak jelas, then something wrong dengan apa yang kita baca. So hari ni tujuan kita nak menarik balik bacaan kita tu supaya kita realign, kemaskan, supaya dari dulu kita membaca dengan Bismi Ana, dengan akunya, kemudian kita nak masuk dengan Bismillah, dengan fahaman Allah. Dulu fahaman aku, sekarang kita nak masuk fahaman Allah. Kalau fahaman Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dia ada kaminya, kita mesti buat secara berjemaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kamu kepada buhul Allah itu dengan berjemaah. Allah kata jami'an, keseluruhan. Hari ni hari Jumaat. Jumaat adalah seruan kepada berjemaah, seruan kepada hidup untuk orang-orang yang ada jemaah. Dia tak boleh pergi masjid, tapi pergi masjid sorang-sorang. Tahu, memanglah dia naik kereta sorang, naik motor sorang, tapi sampai kat masjid pun sorang-sorang. Tahu, pergi masjid pun kadang-kadang dah macam pencuri, masuk senyap-senyap, tengok kiri kanan, reling dulu, tengok kan, kot ada kawan, kalau kenal, tak kenal, dia dah jadi down. Tak kenal kawan, itu sebab manusia, tak kenal orang pun dah jadi down. Lepas tu pergi cari pula tempat kat mana? Tempat yang celah-celah tiang, dekat-dekat rak apa semua, dia tak jadi orang yang pertama duduk dekat saf depan sekali. Tak. Ini habit yang akhirnya pergi pula bawa anak pun ajar benda yang sama. Tahu, ajar anak bukan ajar pergi ke depan, ajar duduk dekat belakang-belakang. So anak tengok bapa, nanti keturunan ini akan lahir zuriat yang kemudiannya mengikut pattern yang sama. Tu sampai bila-bila lah kita akan jadi golongan yang macam tu. Golongan mana? Golongan yang belakang, golongan yang minal muslimin, bukan awalul muslimin. Pergi masjid dah lambat, pergi masjid dah lewat, tidak ada kerinduan dan kecintaan kepada masjid, tidak ada satu minat untuk datang ke masjid, tidak ada rasa rindu pun untuk jejak kaki ke masjid. Dan kita jadi umat yang bermasalah, kerana fundamental masjid itu adalah tempat sujud yang kita kena tahu. Apa bicara masjid, apa bicara yang dinampakkan Allah untuk kita pakai pakaian yang cantik-cantik, kemudian kita pergi ke masjid. Hari Jumaat adalah hari penzahiran umat. Kita menzahirkan diri kita. Zahir maksudnya menampakkan. Menampakkan kita ini ada tempat sujud, menampakkan kita ini ada jemaahnya, menampakkan kita ada hubungan dengan Allah secara institusional. Okey, saya ulang. Dia adalah satu penzahiran yang menampakkan diri kita ini, dia bukan sekadar seorang diri di muka bumi ini, tetapi kita ada jemaahnya. Masjid sebagai tempat sujud yang kita datangi, kemudian kita ada jemaahnya kita. Kalau ikutkan hukum mudah untuk solat jemaah, dipanggil masjid jami'. Ni pun kena tahu beza masjid jami' dengan masjid ghairu jami'. Masjid yang boleh buat Jumaat dengan masjid yang tak boleh buat Jumaat. Apa beza dia? Masjid jami' dia mesti cukup 40 ahli qaryah dia untuk menunaikan solat Jumaat. Masjid ghairu jami' ni masjid yang tak cukup 40 orang yang duduk dalam satu mukim dan dia tidak boleh didirikan solat Jumaat. Sebab tu jangan terkejut kalau surau pun dia boleh jadi masjid yang bersolat Jumaat, berstatus Jumaat. Sebab apa? Cukup ahli qaryah dia. Cuma dia tak upgrade, mungkin belum jadi masjid. Statusnya mungkin dalam senarai surau. Tapi dia tak kisah, yang pentingnya adalah tempat sujud. Namanya mungkin berbeza, gelarannya mungkin berlainan, tetapi dia masih lagi membawa fungsi masjid. So masjid yang dipanggil sebagai tempat sujud itu, apa yang nak kita sujud di situ? Sujud yang bagaimana? Sujud yang meninggalkan kesan, meninggalkan bekas tempat sujud. Buat apa-apa ada kesan di tempat sujud kita. So bukan pergi masjid tetapi macam tak ada kesan. Orang pun tak tahu ni datang ke tidak, ya ke tidak. Orang mana mukim pun tak tahu mukim mana. Kan? Jadi itu antara tanda-tanda yang kita nak kena baca. Panjang lagi lah nak olah bab tu. Cuma hari ni kita nak membaca dengan bacaan yang kalau boleh biar kita faham, biar kita jelas. Apa yang kita buat tidak lain dan tidak bukan, semua itu ada ayat-ayat dan aturan yang Allah tetapkan. Cuma kita nak relate kan,
dengan bicara kahfi yang kita buka pada minggu lepas, minggu lepas kita nampakkan tentang mereka yang duduk di dalam gua ini, mereka diseru untuk keluar ke bandar. So kita dah kenal siapa pemuda-pemuda ini, siapa golongan-golongan kahfi ini, dan kemudian kita kenal wang peraknya, siapa yang memegang wang perak itu, tidak lain dan tidak bukan Al-Quran yang sudah tidak menjadi satu bacaan yang berharga, bernilai, sudah tidak ada nilai pada setengah orang. Dia sudah jadi wang lama, wang perak. Dia perlu digilap-gilap semula dan dibaca dan dilancarkan, nak dinampakkan kecantikan dia. Tapi wang perak ini nak dibawa ke bandar. Di bandar kita akan jumpa dengan penduduk kota. So kita kenal siapa penduduk kota hari ni yang dah duduk dalam sistem yang bagaimana. Dan wang perak itu dah dibawa sana untuk kita cari makanan. Dan makanan ini nak kita bawa pulang kembali ke masjid kita, ke gua kita. Sebab diminta untuk kita dirikan rumah peribadatan. Kenapa diminta begitu? So ada ayat-ayatnya dan ada falsafah yang kita kena faham, insya-Allah. Okey, itu mukadimah dia, 17 minit yang pertama. Terima kasih kepada semua yang memberi komen, yang memberi pandangan. Nampak sahabat-sahabat semua ni ada yang dah memberikan banyak input kepada saya. Okey, terima kasih. Semua sound adalah baik. Sebenarnya seronok bila mana kita ini duduk dalam satu jemaah yang masing-masing berlumba-lumba untuk mengenal kitab. Sebab inilah wang perak yang sudah lama hilang, yang kita nampak ia sudah hilang nilainya. Kita mungkin rasa Al-Quran itu Al-Quran yang kita baca, tapi dia tidak boleh nak dilaksanakan, nak dimainatkan. Dia ada ayatnya, tetapi kita rasa kenapa kita cuma baca dan kita tak faham. Kita cuba baca, kita baca berulang-ulang kali, kita tidak faham. Kita tak mampu untuk connect the dot. Kita tak mampu untuk hubungkan. Setiap ayat ni dengan ayat ini, dia mesti memberi penjelasan. Dia bukan membacanya sekadar satu surface yang kita baca dan kita harap, oh ini statement daripada Allah. Once kita baca itu statement dia daripada Allah, then we are gone. Dia bukan statement. Sebenarnya di situ ada perintah. Setiap ni ada perintah yang kita kena baca dalam bentuk isi yang tersurat dan isi yang tersirat. So hari ni, since hari ni adalah hari Jumaat dan bacaannya adalah bacaan tentang surah Al-Kahfi, walaupun dia adalah mesej dalam Kahfi, tapi kita jangan lupa struktur surah dan juga strategi Kahfi itu sudah dirakamkan dalam satu surah yang bernombor 18. Itu surah 18. Tapi penceritaan dia adalah penceritaan yang ada di seluruh isi Al-Quran. Dia kena baca penjelasan-penjelasan lain yang ada di situ. So hari ni kita nak kaitkan cerita bicara makan, bicara masjid, pergi makan, bawa masjid, bawa kembali semula ke gua, beli makanan tersebut, apa makanan suci dan cerita makan di masjid yang kita nak kena faham. Okay, so hari ni kita buka dari surah 7, ambil surah Al-A'raf, ambil daripada ayat yang ke-31. Ambil 31. Allah kata apa kat situ? Allah kata, ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Bani ni cerita tentang keturunan, keturunan. Jadi Bani ni anak cucu keturunan kita lah, daripada keturunan Adam. Kena tahu ni ada cerita dia nanti, ada relate, ada relationnya, ada kaitan yang kita kena faham. Khuzu, pakailah. Kalau kata khuz ni dia cerita tentang ambil. Ambil ni khuz min amwalihim, contohnya khuz, ambil lah. Wan dah ambil, takkan kita tak pakai, mesti kita pakai. Khuzu zinatakum, pakailah pakaianmu inda kulli masjid, yang bagus pada setiap kali kamu memasuki, kamu mendatangi, kamu pergi ke masjid. Wakulu, dan makan minumlah. Dinampakkan tentang makan dan minumlah. Tetapi dinampakkan wala tusrifu, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sungguh innahu la yuhibbul musrifin, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. So pertama, kita kena kenal, identify beberapa perkara yang kita kena tahu. Pertama sekali, Allah sebut tentang pakailah pakaianmu. Tentang pakaian ini, di dalam ini tidak ada perkataan khusus dalam bahasa Arabnya, tidak ada perkataan khusus yang menunjukkan tentang perkataan Arab tersebut. Okey, saya tunjuklah
Semua dah pakai tunjuk gambar masing-masing tu. Okey. Right. Sekejap. Okey, tu dia. Surah Araf ayat 31 Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kalau kita baca dengan Arabnya, tak faham, baca bahasa Melayunya. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap kali memasuki masjid, mendatangi masjid, datang ke masjid. Makan dan minumlah. Ya, ini mula persoalan dia. Orang kita pergi masjid makan dan minum ke pergi masjid untuk solat? Ni question mark. Kenapa Allah suruh, Allah perintahkan pergi masjid untuk makan dan minum? Apa cerita makan, apa cerita minum? Apa cerita makanan, apa cerita minuman? Apa cerita air sebagai satu minuman dan makanan sebagai sesuatu pepejal yang kita kena kunyah, kita kena makan, kita kena faham bentuk itu. Okey? Wala tusrifun, tetapi Allah pesan jangan engkau berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah ni dinampakkan tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. So, orang yang berlebih-lebihan ni dinampakkan musrifin. Allah tak nampakkan tentang orang yang toro. Toro ni pun orang yang melampaui batas. Dia berlebih-lebihan juga. Tetapi ini golongan-golongan musrifin ini part or partial daripada mereka-mereka yang juga adalah orang-orang yang tagut. Okay, nak memahami ayat 31, dia adalah satu bentuk perintah untuk kita makan dan minum di masjid. Pakaian pula adalah sesuatu yang kita kena tahu. Apa pakaian yang Allah maksudkan di sini? Apa pakaian dan sistem yang Allah nak kita faham dan kita identify. Bukan kita hanya jadi orang yang hanya baca ni, okey, kita terus ambil statement, ambil perintah ni, kita buat apa? Pakai baju lawa-lawa, hari ni Jumaat, pakai baju cantik sikit, ni pakai kurta apa semua bagai lah kan. Lepas tu kita pun pergi ke masjid. Pergi ke masjid, kalau dulu orang kampung pergi masjid mesti ada pisang. Tu makanlah pisang. Ramai-ramai makan pisang dulu sementara tunggu azan yang pertama kan. Dah azan pertama cepat-cepat lah kan, dah buang kulit semua, pergi kumur lebih kurang. Kalau kentut ambil wuduk balik semua, terus masuk masjid tunggu untuk azan kedua dan khutbah seterusnya kan. Tu hari Jumaat. Biasa macam tu? Biasa. Makan pisang, pisang ni makanan untuk siapa? Semua question mark tu jawab sendiri kat rumah masing-masing. Okay. So kita ni dah dibudayakan begitu. Sesuatu yang Allah perintah begini, kita muhkamatkan benda tu sebagai satu bentuk pelaksanaan ritual yang kita buat. Itulah daripada nenek moyang kita, turun-temurun. Pergi masjid jumpa pisang. Hari ni mungkin advance lah, tak ada pisang, dia bagi benda lain, tabak ke, bagi roti ke, dadih ke kan. Dia bagi makanan, kadang ada orang bagi nasi ke. Ada orang yang kaya sponsor makan pada hari Jumaat tu, dia bagi lebih sikit kan, selain daripada kurma kan. Apa saja benda tu direlatekan dengan makan dan minum. Tu belum masuk bulan puasa lagi. Terus campur dengan morehnya apa semua bagai. Semuanya dimuhkamatkan untuk menampakkan ayat ini berlaku dalam masyarakat kita. Tapi yang kita hilangnya adalah kefahaman secara mutasyabihat, secara strategi agama. Apa yang nak dimakan, apa yang nak diminum. Siapa makanan tu? Siapa pula yang kita nak berikan air kepada mereka. Ini ada ayat-ayat yang kita kena tahu. Okay, so nak tahu apa itu pakaian, kita kena rujuk pada ayat surah yang sama, surah 7, tetapi ayat 26. Okay. Rujuk ayat 26. Tengok ayat 26. Okay, dah jumpa? Okay, selak ayat 26. Allah kata, dengan permulaan yang sama, Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, qad anzalna alaikum libasan. Okey, di sini perkataan libasan dah pun dinampakkan. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian. Kami ada sediakan pakaian. Okey, sekarang ni kita kena fahamkan. Kita kena betulkan secara harfiah dia. Qad, sungguh-sungguh ni, benar sungguh-sungguh ni, anzalna, bukan sekadar kami telah menyediakan pakaian, kami telah turunkan kepada engkau. Kami telah turunkan atas engkau, kami telah turunkan kepada kamu, kami telah berikan kepada kamu. Kalau kita ni daripada Adam
Dia dah temurunkan kepada kita sampailah kepada Nuh, wasiat yang sama. Kepada Ibrahim, wasiat yang sama. Libasan yang sama. Kepada Musa, kepada Isa. Lalu sampailah kepada Nabi Ahmad, membentuk golongan Muhammad. Lalu sampailah kepada kita setelah 1400 tahun. Pakaian tersebut pun datang kepada kita. Sampai ke rumah kita. Sampai ke kedua belah tangan kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sistem pakaian yang nak dipakaikan kepada kita. That is adalah satu peraturan dan satu bentuk rububiyah. Rububiyah ini aturan dan peraturan yang diberikan kepada kita secara turun-temurun. Unzila fihil Quran, dan kami turunkan di dalamnya Al-Quran. Tu kalau kita baca surah 2 ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bila mana kita sudah nampak satu zaman di mana eranya, fasanya, situasi, kondisinya, keadaannya, masyarakatnya semuanya sudah mula ramat, sudah mula dalam keadaan berstatus jahiliah, kembali jahil, lalu ketika itu Al-Quran diturunkan kepada orang yang melihat benda tu, yang nampak benda tu, yang nampak terdedah, terbuka auratnya. Nabi Adam dan Hawa, pasangannya ketika itu, apabila dia mula engkar kepada perintah Allah, lalu ternampaklah auratnya. Ini bahasa Quran yang kita baca ni. Bila dia mula engkar, larangan yang Allah berikan, dia langgar. Melampaui batas tak? Allah dah bagi satu batas. Engkau boleh duduk di sini, engkau boleh makan apa saja yang kau suka, tapi jangan kau pergi ke pokok itu. Jangan kau sentuh pokok tersebut. Jangan kau pergi mendekati. Dekat pun jangan, Allah kata. Ni bukan pergi saja, siap pergi, siap makan lagi buahnya. Dikatakan begitu kisahnya. So, once dah makan, lalu terdedahlah keburukannya. Diperlihatkanlah keburukannya. Lalu diberikan pakaian ini untuk menutup keburukan tersebut. Ni kita kena baca perlahan-lahan. Kita kena baca dengan strategi. Baca berdasarkan apa yang Allah nak nampakkan dalam bentuk kronologi yang kita kena faham. Relatekan dengan zaman kita. Quran ini diturunkan secara turun-temurun. Bermula daripada suhuf. Suhuf Ibrahim sampailah kepada suhuf Musa, di-upgrade menjadi Taurat, kemudian di-upgrade menjadi satu lagi kitab dipanggil Zabur. Zabur ini dibawa oleh Nabi Daud, tetapi dia tidak ada tulisan. Dia adalah satu bentuk kesenian. Seni dalam bentuk kita menyampaikan, membacakan, menunjukkan dalam bentuk yang berhalus, berhikmah. Seni, dia tidak ada tulisan. Kemudian disambung pula dengan kitab Injil, Taurat, Injil, Taurat, Zabur, Injil. Lalu turunlah kepada kita satu lagi yang dah di-upgrade daripada kitab-kitab yang lama, dinampakkan benda-benda yang lebih fundamental untuk membenarkan kitab-kitab yang lalu. Lalu dapatlah kepada Nabi Muhammad, dan kemudiannya diturunkan pula kepada kita. Untuk apa tu? Untuk menutupi sawatikum risha. Untuk menjadikannya sebagai satu pakaian yang menjadi perhiasan yang menutup kita. Tapi hari ini Quran itu tak jadi perhiasan yang menutup diri kita. Quran itu menjadi perhiasan di mulut kita, perhiasan di dinding rumah kita, perhiasan yang kita gunakan dalam bentuk CD, VCD, DVD yang kita letakkan dalamnya bacaan 30 juzuk yang kita ulanglah setiap hari. Kita dengar dalam kereta, kita dengar dekat tempat-tempat tu. Dia menjadi satu halwa telinga semata-mata. Hiasan yang menjadikan kita ini orang yang masih lagi tidak memahami hakikat apa yang Allah turunkan kepada kita itu sebagai sesuatu yang sangat mendasar. Why? Kerana kita tidak tahu, tidak pasti apa guna pakaian ini untuk kita. Seolah kita walibasut taqwa zalika khairun, dan tetapi pakaian takwa itu yang lebih baik. So once orang yang mendapat Quran ini hanya digunakan pakaian itu sebagai hiasan, tak jadi apa. Quran hanya hiasi di mulut kita. Tahu, kita boleh baca, melaziminya, jadikan zikir apa semua. Tak jadi.
Janggut panjang, pakai kopiah, pakai jubah, di mulut itu masih lagi zikir. Ada tak jadi kes-kes yang boleh menjadi seorang yang peliwat, seorang yang LGBT, seorang yang boleh terdedah kepada zina, kepada maksiat? Boleh tak? Boleh. Walaupun duduk di tahfiz, ada tak masalah akhlak yang berlaku di tahfiz? Pun boleh jadi. Tak semestinya kita bukan nak condemn siapa-siapa, tetapi ini adalah realiti akhir zaman yang berlaku depan mata kita. Siapa saja yang membaca Quran belum tentu lagi dia mampu terselamat selagi mana dia tidak melaksanakan Quran dengan kefahaman. Meaning, dibaca, difahami dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kalau Allah kata jangan, jangan betul itu yang nak dipelihara. Takwa untuk menjaga larangan itu adalah dia punya pakaiannya. Kita memelihara, kita menjaga batas tu, kita memelihara hudud yang Allah dah tunjukkan. Allah dah berikan kepada kita batas, kita tidak jadi orang yang melampaui batas. Itu benda yang kita nak kena faham. Walibasut taqwa zalika khair, zalika min ayatillah. Lihat Allah bagi itulah daripada ayat Allah, la'allakum yadhakkarun, agar kamu ingat. Mudah-mudahan engkau akan ingat. Bukan kita nak hafal ayat itu hanya jadi sebagai sebutan di mulut. Tak. Allah suruh kita ingat ayat-ayat ini, tanda ini, pakaian ini, itu sebagai something yang kita akan hiasi diri kita dalam apa saja aktiviti, pergerakan, perbuatan, amalan dan juga pekerjaan yang kita lakukan. Dulu kita pernah buka surah, kita dah buka hari itu kan, yang kita bacakan tentang surah Yunus ayat 100, bukan, ayat 60 1061 kita nampakkan yang Quran ini dia kena baca. Apa saja dan tidaklah Al-Quran ini dibaca dan dilaksanakan, dikerjakan. Dinampakkan apa yang kita baca semua kena kerjakan. Apa yang kita baca semua itu pasti kita kena kerjakan kerana dia akan disaksikan Allah. Ingat balik dalam surah 10, surah Yunus ayat 61. Kita pernah buka sebelum ni kita pernah buka dalam 2-3 hari lepas tak silap saya. Kita pernah nampakkan tentang macam mana kita nak melaksanakan. Dan dia adalah satu syifa fi sudur, di dalam dada-dada. Kita relate pula daripada 10 ayat 57 itu, surah Yunus 57, dan kita relatekan pula dengan cerita tentang surah Al-Ankabut surah 29 ayat 49 yang menampakkan ia adalah bal huwal ayah, maka dia adalah ayat-ayat yang berada di dalam dada-dada orang yang diberi ilmu. Ini semua dia kena relate ni. Ini cerita tentang pakaian yang Allah bagi. Pakaian itu adalah apa yang kita pakai, sistem yang kita pakai. Sistem apa yang kita guna sekarang ni? Kalau kita pakai telefon, hang pakai telefon apa? Pakai telefon apa? Tanya pun dah mula dengan pakai telefon apa. Hang pakai kereta apa? Pakai kereta apa? Kalau pakai kereta Honda, dia dalam tu mesti sistemnya sistem Honda. Pakai kereta Toyota, dalamnya mesti sistem Toyota. Enjinnya pun enjin Toyota. Yang ni pula enjin Honda. Kan dah beza. Tak sama. Kan lain. Okay? So pakai, itu dinamakan pakai. Maksudnya kita sedang mengambil apa sebagai sistem kehidupan kita. Kenderaan apa yang kita pakai untuk membawa kita ke satu destinasi. So hari ni Allah bagi kat kita Quran. Dengan Quran ini nak kita pakai untuk membawa kita ke syurga. So kita pakai manualnya adalah manual yang ditunjukkan dengan Quran. So yang nak memandunya adalah kita, yang nak menggunakannya adalah kita. So pakaian ini nak dipakaikan di batang tubuh kita sebagai akhlak. Akhlak yang menunjukkan kita orang yang committed, menutupi keburukan kita, dosa-dosa kita, kejahatan kita, kekhilafan kita, itu Allah tutup dengan Allah memberi kita ayat-ayatnya sebagai satu bacaan yang kita zikirkan. Nak pergi merompak, nak pergi mencuri, ada zikir. Apa zikir dia? Ada ayat dia. Orang yang melakukan kerosakan ni, orang yang melakukan kezaliman ni, tempat dia di mana? Di neraka. So ingat, sebelum nak pergi mencuri tu, neraka. Bila nak keluar tak berzina, Allah dah kata dalam Quran, jangan engkau menghampiri zina. Nak pergi buat maksiat ni, dizikirkan dalam kepala kita, oh ini zikir yang Allah dah pesan. Ada hududnya, batasnya. Sebab apa? Kalau kita keluar daripada pakaian ini, kita akan terus melakukan keburukan. Pakaian inilah yang diturunkan untuk menutupi keburukan kita. Menutup, menjadi satu batas, menjadi satu hudud, menjadi satu kepungan. Kalau kata budak bayi ni, dia jadi bedung. Dia nak bedung kita daripada kita buat benda kerosakan. Budak bayi, kuku tajam, tak bedung, cakar sana, cakar mulut, buat benda ni, nanti dia golek-golek-golek, terjatuh kat bawah.
anything can happen. Dan bedung itu adalah untuk menjadi pakaian yang menyelamatkan kita. Itu kalau kita baca daripada baby. So kalau kita baby kecil-kecil kita tak bedung, dan waktu dia mula membesar sikit, kita nampak terkinja-kinja, terlompat atas sofa, pegang barang orang, capai sana capai sini, tak reti duduk diam apa semua, tanda tak bedung tu. Kecil-kecil tak diajar bedung. So besar dia dah mula jadi orang yang bebas, tak biasa di bedung, tak biasa dipakaikan satu sistem, tak reti diajar duduk diam. Jadi ini antara benda yang kita kena fikir. Dia adalah satu bentuk pendidikan akhlak, bagaimana pakaian ini nak dijadikan sebagai satu perlindungan untuk kita. Al-Quran itu nak melindungi kita, bukan nak menyekat kebebasan kita. Dia nak melindungi kita. Agama itu nak menyelamatkan kita daripada kita terjebak dengan perkara-perkara yang lalai, yang lara, maksiat, kelekaan, kecintaan kepada dunia yang melampaui batas. Itu tujuan maqasid agama. Nak menjaga kita dari segi harta, menjaga kita dari segi nasab kita, supaya tak berlaku zina, nasab dapat diselamatkan. Sumbang mahram tak berlaku, nasab dapat diselamatkan. Untuk menjaga maruah kita, untuk menjaga akidah kita. Itu tujuan maqasid agama. Quran diturunkan dengan pakaian untuk memelihara kita. Siapa yang committed menjaga agama, menjaga Quran, Quran akan menjaga dia. Itu cara untuk kita membaca tanda-tanda yang ada di dalam Al-Quran. So banyak tak tanda? Ayatillah itu dinampakkan sebagai tanda-tanda. Tapi sebenarnya Allah itu nak memperlihatkan ayat-ayat itu sebagai tanda bacaan, satu marking, satu code, satu keyword yang kita kena faham. Pakaian, bila sebut pakaian, apa yang Allah ceritakan tentang pakaian? Allah cerita tentang masjid, kena buka semua ayat berkenaan masjid, ada kisah-kisahnya, dan kita kena tahu tentang apa yang Allah nak maksudkan dengan masjid. Buka cerita solat, buka semua solat, ada semua cerita tentang solat tersebut. Zakat, ada semua cerita tentang zakat. Sedekah, ada semua cerita tentang sedekah. Dia tak boleh jadi maksud yang sama. Sedekah tak boleh jadi zakat. Dia perkataan yang berbeza. Tahu? Zakat tujuannya untuk menyucikan. Sedekah untuk membenarkan. Itu dua benda berbeza. Sedekah dengan zakat. Kalau kita faham konteks pelaksanaan dia, tadaburnya bagaimana, tabayunnya berlainan. Tapi hari ini perkataan dalam bahasa Arabnya sedekah, tetapi diterjemahkan zakat, kan dah lain. Tapi kena faham dalam bentuk pelaksanaan, sedekah itu adalah ibunya. Dia ada satu bulatan besar tu menunjukkan itu adalah bicara tentang sedekah. Tapi macam mana kita nak menampakkan sedekah itu? Ada banyak cara. Ada infak, ada zakat, ada wakaf. Ada tak? Ada. Dia banyak cara yang kita kena faham. Okey, di situ. Kemudian kita tengok ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-30. Okey, 27. Ni kita pergi. Ni semua nak relatekan dengan kahfi yang kita baca tu. Allah ulang lagi, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, la yaftinannakum, Allah kata jangan sampai kamu tertipu. Jangan sampai kamu tertipu. Kalau perkataan kat situ yaftinannakum tu berasal daripada perkataan fitnah. Jangan sampai engkau terfitnah. Jangan sampai engkau tertipu, difitnah oleh syaitan. Nampak ni. Sekarang ni dipesan kepada siapa? Wahai anak cucu Adam. Tadi wahai anak cucu Adam. Kita diberi satu pakaian. Pakaian yang diturunkan. Mana ada pakaian turun daripada langit? Tak ada kan? Melainkan dia adalah satu sistem yang turun daripada langit. Yang Allah berikan sistem itu melalui wahyu yang dah dikitabkan, yang dah difikskan, dah ditetapkan. Hari ini dia menjadi satu bacaan Quran untuk kita guna pakai. Tapi Allah pesan kat situ. Allah kata, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan sebagaimana halnya dia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari syurga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Okey, di sini dinampakkan tentang aurat, tapi disebut di situ sau'atihima. Allah tak nampakkan tentang aurat. Allah menampakkan keburukan mereka. So hari ni, once kita dah dapat Al-Quran,
once kita dah nampak Al-Quran hari ni kita tersedar banyak benda hari ni yang kita buat tidak menurut perintah Al-Quran. Banyak benda sebenarnya yang Allah dah lama dah jelas dalam Quran, tapi this message, maklumat ini, apa yang ada dalam Al-Quran ini tidak sampai kepada kita melalui ibu bapa kita, melalui nenek moyang kita, melalui apa yang pernah ditulis dalam buku teks sekolah kita. Tak ada. Dan dalam buku teks sekolah kita pun tidak memperincikan benda ini sebagai satu bentuk bacaan yang kita boleh faham dengan lebih jelas. Dia hanyalah dalam bentuk sukatan, disukat-sukat. Termasuk dengan nenek moyang kita, mereka cuma merakamkan apa yang mereka faham dalam sudut keagamaan menjadi satu adat dan budaya. Hari ini kita boleh mula question. Kalau dulu orang tua kita pesan, jangan kau lalu bawah penyidai, kan, penyidai kan, orang tak bagi lalu. Jangan makan dalam gelap, kan, kita pun tak makan dalam gelap, kena cari tempat terang makan. Kena faham dulu tak ada lampu, tak boleh makan dalam gelap. Dulu makan ikan, cekik, tulang, tak boleh makan dekat tempat terang. So, orang pesan jangan makan dalam gelap. Tapi kita peganglah sampai hari ni, kita tanpa memahami apa mesej di sebalik perumpamaan, misal yang orang-orang dulu bagi. Dan orang-orang dulu bagi macam-macam perumpamaan, misal, dan misal itu juga diambil daripada Al-Quran sebenarnya. Contoh, jangan jadi macam anjing dan kucing. Cerita anjing dengan kucing ni, cerita dia jangan gaduh, kan? Tapi kenapa dinampakkan subjeknya anjing dan kucing? Sebab mereka nampak macam mana anjing dengan kucing ni dia tak boleh jadi baik, dia bermusuh. Jadi kita kena kenal bacaan orang tua-tua ni dalam bentuk budaya, dalam bentuk bahasa, dalam bentuk adat, resam dan budaya yang mereka tinggalkan kepada kita. Tapi petunjuk Al-Quran ini tak ditinggalkan, kerana mereka pun tak dapat petunjuk yang sama. Kadang ada mereka dapat bahasanya, tetapi bahasa itu terlalu tinggi untuk zaman mereka, tapi nak diturunkan zaman kita, tak sampai mesejnya. Banyak yang kita kena faham, kita kena gali balik. So ayat-ayat ni kita kena tahu apa jadi pada mak bapak kita, diperlihatkan keburukan-keburukan mereka. Once kita dapat Al-Quran, lagilah kita nampak jauhnya kita dengan apa yang Rasulullah buat, dengan apa yang kita dapat. Sejarah-sejarah yang kita baca, sejarah sahabat-sahabatnya, sejarah apa yang berlaku kepada khalifah, sejarah yang berlaku kepada kejatuhan umat kita hari ni. Hari ni kita baca tentang perang Siffin contohnya. Kita baca tentang perang Jamal contohnya. Perang Jamal, perang Siffin hanya berlaku selepas 36 tahun hijrah. Tak lama pun lepas Rasulullah wafat. Rasulullah wafat pada tahun ke-10 hijrah. Dan benda ini berlaku 20 tahun kemudian. 26 hijrah. Perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal, perang Siffin, dua-dua peperangan ini antara dua puak yang sama-sama akidahnya. Yang ni Islam, yang ni Islam. Bergaduh, berperang, akhirnya dua-dua kerugian. Yang matinya tetap orang Islam. Inilah perang yang melibatkan peperangan saudara pertama dalam sejarah Islam. Tak jauh pun selepas Rasulullah wafat. Dan peperangan ini kesannya sampai hari ini. Akibatnya sehingga hari ini. Yang mana menyebabkan perpecahan demi perpecahan, perpecahan demi perpecahan. Dan sampai sekarang ni kita dah tak tahu dah siapa satu yang menyebabkan kita boleh pegang sebagai yang betul-betul membawa kalimah Allah itu dengan sebenar-benar hak. Sebab yang pegang kat sini pun kata Allahu Akbar, yang pegang di sini pun kata Allahu Akbar. Dua-dua Allahu Akbar pegang. Tak lain dan tidak bukan melainkan kita melihat apa yang mereka laksanakan adakah mengikut perintah Allah. Dari situ akhlak mereka, perbuatan mereka, kata-kata mereka, kerja mereka, kepimpinan mereka, macam mana mereka menjaga ataupun mereka ini menguruskan harta, menguruskan dana, menguruskan urusan-urusan mereka itu adakah berdasarkan perintah Allah. So nak tahu benda ni tak boleh dan tidak dapat melainkan kita hanya kembali semula kepada Allah. Bila mereka memperjuangkan hadis ini, hadis itu, sebab hadis ada banyak. Hadis katanya dhaif, ada hadis katanya maudhu', ada hadis katanya hasan, ada kata hadis yang gharib. Banyak hadis-hadis kategori-kategori ni semuanya dah boleh jadi satu yang dimanipulasi seramai-ramai manusia yang ada kepentingan. Sebab selepas Rasulullah wafat saja dah ada berapa ratus ribu hadis-hadis palsu yang berlegar sekitar umat Islam. Dan hadis ini pula nak dikumpulkan. Yang mula-mula sekali dikumpul adalah kitab Muwatta'.
dalam tu tidak ada pun kategori hadis sahih dan hadis yang tidak sahih. Semua hadis-hadis ini dipakai dan dikumpulkan dan diletakkan untuk apa? Sebagai mekanisme untuk mengeluarkan hujah dan ijtihad, pandangan untuk meletakkan sesuatu hukum. Itu pun setelah 200 tahun barulah ada Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mereka ini keluar selepas daripada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Amal. Dan mereka ini adalah imam-imam yang di kalangan mereka sendiri pun sudah pun mengeluarkan pandangan dan pendapat masing-masing, tetapi tidak menggunakan formulasi yang dikeluarkan melalui hadis-hadis yang dikategorikan tadi. So 200 tahun kemudian baru ada kategori-kategori hadis. So bolehlah kita katakan bahawa hadis sekalipun dia memerlukan kepada satu litmus paper yang akan membenarkan yang mana satu yang hak, yang mana satu yang telah pun terbatal kerana dhaif, kerana ada campur tangan tulisan manusia dari segi kesalahan dan kesilapan fakta dan matan yang disampaikan. Teks matan itu adalah teks hadis tersebut. So benda ini siapa yang nak membenarkan? Kena kembali kepada Al-Quran. Al-Quran yang akan membenarkan hadis itu, bukan hadis tu nak membenarkan Quran. Sebab apa? Sebab Quran ini adalah first reference-nya, sekundernya datang daripada hadis-hadis semua. So ati'ullah wa ati'ur rasul. Allah dah bagi tak cara tu, surah 4 ayat 59 tu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kalau ada masalah semua rujuk balik kepada Allah dan Rasul. So apabila kita nampak ada kekhilafan pada hadis yang disampaikan, maksudnya ada khilaf tak? Ada khilaf. Nabi dah sampaikan dengan wahyu, tapi masalahnya pencatit, periwayatan itu yang menyebabkan hadis tadi dalam keadaan yang kita ragu-ragu perawinya. Dan hari ini kebanyakan kita bergaduh tentang perawinya, bukan tentang teksnya. Kadang-kadang teks itu masuk akal apabila kita bandingkan dengan Al-Quran. Mungkin ada masalah dengan perawinya, tetapi the message itu dikaji dan diletakkan tempatnya bersebelahan dengan Al-Quran. Kita verify balik, Quran itu menandakan yang ayat dalam hadis tadi tu betul, boleh dipakai, boleh diaplikasikan dan boleh dilaksanakan. So kita tak boleh nak kata hadis ni sebagai hadis palsu. Sebab apa? Sebab the message is sama dengan konten yang ada dalam Quran. Maksudnya Nabi bercakap berdasarkan wahyu, dan konten hadis tersebut, kata-kata Nabi tersebut kena dan bertepatan dengan wahyu. So Al-Quran tadi membenarkan wahyu tersebut. Mungkin perawinya ada masalah, tetapi konten daripada hadis tu betul. So kita pun hari ni kita kena lihat bagaimana kita nak membaca hadis sesuai dengan apa yang Al-Quran sudah menjaga guideline dia dalam kita menerima atau mengambil hadis. Dan hadis kena faham ucapan Nabi ada dia punya nasakh dan mansuhnya juga. Sebab apa? Apa yang dipakai ketika di Mekah mungkin suasananya sudah tidak sesuai. Sebab apa? Ketika di Madinah, Nabi akan memastikan pakailah yang terkini, ambillah yang terbaru, ambillah sesuatu yang sudah pun Nabi verify ketika Nabi dah establish Madinah. Dan kerana apa yang mungkin disampaikan di Mekah mungkin tak boleh lagi diguna pakai. That's why Nabi pesan zaman Nabi tak benarkan untuk tulis hadis, kerana dibimbang dia akan bercanggah dengan apa yang ada dalam Al-Quran. So ini benda yang kita kena faham. Kita pakai dan kita kena tahu cara dan kaedah untuk kita membaca. Ini kaedah dia. Okey, nak pergi tajuk ni dia kena jelaskan satu-satu kat situ. So sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ni cerita setan tadi, innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Dia dapat melihat kamu dan satu tempat yang haitsula tarawnahum, engkau tak dapat lihat mereka. Kita ambil benda ni, kita baca dalam konteks kita, dalam keadaan semasa, dalam situasi yang kita boleh cerna, kita boleh kunyah. Ni ayat ni nak kena kunyah 40 kali nak makan sampai kita faham. Ni nak dimakan ni, nak dimakan, makan sikit-sikit, kunyah, perkataan demi perkataan, sampailah kita boleh relatekan dengan diri kita. So tadi dinampakkan tentang apa yang berlaku melibatkan nenek moyang kita, melibatkan ibu bapa kita. So kalau mak bapaknya dah biasa dengan pakaian yang pakai skirt, pakai baju singkat, pakai pakaian yang terdedah, pakai tudung lagi, tapi bajunya kadang-kadang terdedah semua, dan budaya itu diturunkan kepada anaknya.
Anak pula tengok mak, kan, mak pun dah mula pakai, anak pun dah mula terikut-ikut anak. Waktu umur remaja, anak tu dah pakai semua. Bila anak remaja nak masuk umur 20-an, maknya mula insaf, dah mula taubat. Dah rasa dah cukup puas lah dengan dunia ni, kemudian dah rasa bersalah. Dulu dah banyak buat benda lara, lalai, leka, dah terbuka aurat, dah rasa macam dah social sangat, apa semua dekat Facebook, Instagram, dah macam-macam gambar, dah tepek. Pergi umrah, dapat hidayah katanya, balik nak berubah. Tetapi sejarah lamanya itu tak boleh lagi diubah. Anak sudah lihat, anak dah duplicate, anak dah adapt, dah guna pakaian dan sistem yang sama macam dia dulu. Tiba-tiba dia rasa nak ajak anak dia pun berubah. Waktu tu kata-kata mak sudah tidak berkesan, tetapi doa mak ni berkesan tak? Doa mak ni mungkin ada harapan untuk mengubah anak. Tapi seruan itu tadi, anak, kalau anak perempuan pula, dia pula dah ada suami dia pula. Waktu tu anak tadi dia tak boleh nak ikut cakap mak dah. Waktu tu bergantung pada suami dia. Kena pula suaminya lebih suka anak perempuan dia pakai macam mana sekarang. Dedah sana, dedah sini, tak tutup sana, kain tak cukup, apa semua, then gone. Tudung pun anak dia dah tinggal. Tak boleh dah nak ubah waktu tu. Sebab ketika itu pakaian yang Allah bagi tadi tak digunakan untuk melindungi kita. Allah bagi sistem, Allah bagi Quran, tak digunakan untuk menutup aurat kita. Itu yang Allah nak bagi dulu. Tapi kita sendiri dengar cakap setan, kita pakai, kita tunjuk. Setan tu kita tak nampak. Dia duduk kat mana? Dia duduk dekat satu tempat, kan? Dia cuma hantar saja doktrin-doktrin dan dakyah-dakyah untuk kita jadi lara dan lalai. Kita tak nampak dia kat mana. Dia ada dekat dalam TV, dia ada dekat dalam gadget, dia ada dekat dalam Shopee, dia ada dekat dalam Lazada. Dia ada dekat mana-mana yang apa saja ruang untuk membangkitkan nafsu kita supaya kita jadi manusia yang jatuh ke dalam gelojak hawa nafsu yang menyebabkan kita lalai dan leka. Tahu? Nampak benda yang kita menyebabkan dengan doktrinnya, pemikiran kita jadi pemikiran yang jahiliah, pemikiran orang yang bodoh, pemikiran orang yang tak tahu, pemikiran orang yang suka berdebat. Dengan doktrinnya, dia hantar mesej yang halus ke dalam gadget kita. Di situ kita mula berkenalan dengan benda-benda yang lalai, lara, leka. Dia bagi pornografi, dia bagi kat kita benda-benda yang menyebabkan kita boleh lalai. Dia bagi kita WeChat, dia bagi kita Line, dia bagi kat kita WhatsApp, dia bagi kita Telegram, dia bagi kita Facebook, dia bagi Instagram, dia bagi kita YouTube. Apa lagi yang dia tak bagi? Segala benda yang setan ini bagi, dia mengajak kita untuk menjauhi daripada apa yang Allah dah perintahkan. The system telah pun wujud setelah lama dan dia telah menguasai kita dalam keadaan kita tak sedar. Dan kita pula dengan rela mengikut apa yang dia dah rencanakan kepada kita. Sedikit demi sedikit Islam itu hilang ciri-cirinya pada batang tubuh kita. Yang kita pamerkan, yang kita tonjolkan, yang kita zahirkan adalah apa yang dikehendaki oleh syaitan-syaitan tadi. Kita menjadi manusia yang jauh daripada pakaian yang Allah dah bagi. Why? Kerana kita sudah selesa memakai pakaian yang sudah pun dicipta, didesain, yang dibentuk, diprogramkan, didoktrinkan, dakyah yang sudah dipakaikan kepada kepala kita dan diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan. Anak-anak dah mula sukakan kepada lagu-lagu rock, heavy metal, apa saja lagu yang ada lah, asalkan dia mencerminkan minat dan akhlak dia. Setan tu tak ganggu. Dia duduk masih di tempat yang sama. Dia cuma memberikan 5S. Songs, smoke, sex, sport. Kan ada 5S. Budaya yang dibawa oleh plan yang direka oleh Yahudi untuk mendoktrinasi manusia dengan dakyah-dakyah yang mengubah ciri-ciri kehidupan kita. Itu mereka buat. Dia bagi budaya LGBT. Dilihat macam mana kehancuran manusia. Seluruh dunia, bukan Islam saja, seluruh dunia memakai sistem LGBT itu. Sehingga mereka dah mula dirasuk nafsu serakah sehingga lupa tentang agama, lupa tentang batas, lupa tentang apa tujuan hidup mereka di atas muka bumi. Itu benda-benda yang menyebabkan kita lalai dan leka. Terdelondehlah pakaian kita.
Pakaian agama kita terlondeh digantikan dengan pakaian yang buruk tadi. Digantikan dengan benda yang akan menampakkan kebejatan akhlak kita. Zina jadi berleluasa. Dah di zina tu kan, kemudian dapat tahu kita mengandung pula luar nikah. Syaitan bantu lagi. Dia bagi pil gugur anak. Dia bagi solusi. Dia bagi masalah, dia bagi solusi. Kan? Dia bagi kita gairah dengan pakaian. Kita bagi kita pakai pakaian tudung, dibenarkan bagi tudung, tapi tengok macam mana pakaian t-shirt yang melekat. Dia baginya pakaian yang seksi, dia bagi. Dia bagi luang pula, dia bagi laluan. Macam mana kita nak tunjulkan kita punya kebahagiaan dengan material yang kita ada. Kita keluarkan dekat Instagram, tunjuk gambar kita, tunjuk video kita. TikTok, habis kita bergelek, menari, menonjolkan segala bentuk batang tubuh yang ada pada kita ni. Free and easy, manusia boleh akses dan melihat. Syaitan melihat tak kita melakukan begitu? Syaitan melihat. Dan dia bergembira kerana kita buat dengan rela, kita buat dengan suka. Tanpa disuruh, kita pandai dengan sendiri. Buat jahat, tak payah kena ajar. Buat baik ni yang kena ajar banyak macam. Nak ajar baca Quran, punya susah lah, kita kena ajar satu-satu cara macam mana kita nak membawa diri kita ni kembali kepada Allah. Tapi nak bawa ke neraka, tak payah siapa ajar. Sebab apa? Datang je nafsu, dia jalan sendiri. Itu benda yang kita kena faham. Setan, mereka duduk di satu tempat yang dia tak nampak kita. Sekarang ni setan itu, jangan kita baca syaitan yang gaib. Kita baca mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk syaitan ni, yang dajalnya, yang sedang mereka dan mengatur alam kita hari ni dengan aturan doktrin mereka, dengan izm mereka, hedonism, cintakan kepada hiburan. Dia bagi kita cinta dunia. Dia masukkan kita dengan propaganda media, propaganda duniawi yang menyebabkan kita lalai dan lara dan leka, sampailah kita tak nampak lagi fungsi dan peranan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Yang kita nampak macam mana kita nak kejar cita-cita dunia, kejar impian dunia kita, dan kita dah dimakan oleh dakyah ini. Sekarang ni kita makanan ke? Kita yang makan kebatilan tu. Kita tak boleh makan anak kita yang dah mula pakai seksi tadi, yang dah mula pakai yang macam-macam tadi. Maknya yang nak insaf tak boleh makan anak dia. Sebab apa? Sebab anak akan mula lihat mak dia yang dulu adalah orang yang sama macam dia. Dah tak boleh makan anak sendiri. Dah tak boleh nak bentuk anak sendiri. Ada suami pula suka, suami pun tak boleh makan bini dia. Dah tak boleh buat apa dah. Kita tak boleh makan anak kita. Kita tak boleh sembelih anak kita. Anak kita yang sembelih kita, anak pula yang makan kita. Dan kita akan berjemaah, rosak beramai-ramai. Sistem itu dah menyebabkan kita jadi orang yang rugi. Itu belum campur lagi kita dididik daripada kecil lagi. Kita dah terlibat dengan budak-budak, anak-anak kita ni is a fragile, spongy. Kita dah ajar dengan Cinderella, kita dah ajar cerita tentang Snow White, kita dah ajar tentang kartun-kartun yang penuh dengan macam-macam mesej halus yang menyebabkan anak kita tadi tiba-tiba nak jadi macam. Dah anak kecil dah tengok Snow White pakai tudung ke tidak? Tak pakai tudung. Dia dah nampak dah satu figure budaya manusia dan dah barat. Siapa yang bagi cerita Snow White tu? Maknya, bapaknya yang mula. Tengok cerita Frozen tu, doktrin daripada luar diberi dalam televisyen dalam bentuk hiburan, kita sumbat kepada anak kita pun tengok. Lepas tu menyanyi pula lagu Frozen ramai-ramai, berjemaah dengan mak dengan anak menyanyi sekali semua. Lepas tu anak mula minta nak baju Frozen, nak beg Frozen, nak beg tarik Frozen, nak anak patung Frozen. Belilah Barbie doll apa semua, ajar anak dengan semua benda tu. Sebenarnya ni tangan siapa yang membawa masuk semua tu? Tidak lain dan tidak bukan tangan ibu dan bapaknya. Kerana mak dan bapaknya pakaian dan auratnya dah terlucut. Keburukan itu dah mengganti. Pakaian yang buruk tu dah dipakai, lalu diajar anak-anak dengan pakaian yang sama. Pendedahan itu diberikan kepada anak dengan redha mak dan bapa. Allah redha tak? Allah tak redha. Tetapi kita sebagai ibu dan bapa yang meredai perbuatan itu, setan tadi masuk ke dalam rumah kita. So siapa yang pakaikan benda tu? Jangan cari orang lain. Jangan nak salahkan setan, kerana nafsu kita yang kita buat. Kita yang lemah, kita yang lalai, kita yang fragile,
yang menyebabkan mangsanya kepada keluarga kita. So benda-benda ni kita baca dan kita kena faham. Tu siapa tulis tu? Kak Sapura tulis. Tengok dalam buku mewarna anak pun. Tengok anak bawa balik buku colouring Sokol. Sokol. Ada superhero itu, colouring apa semua. Sendat-sendat. Itulah Kak, apa yang Kak tulis tu, itulah benda yang ada depan mata kita. Dan kita nak salahkan Allah. Dan kita nak salahkan agama. Dan kita nak salahkan yang ada depan mata kita ini. Sedangkan kita sendiri yang rela diri terikat dengan sistem doktrin dan dakwah pakaian yang mereka dah design kepada kita. Tahu? Ini tak campur lagi benda-benda yang fundamental yang lain yang besar. Pendidikan, ekonomi, politik. Ini tak disentuh lagi tahu. Ia ada setan-setan yang lain pula. Setan-setan yang sedang memerhatikan kita daripada jauh, yang menguasai kita dengan mudah. Dia tak payah suruh kita buka tudung, kita sendiri buka tudung. Dia tak suruh kita keluar Islam, kita sendiri yang keluar Islam. Dia tak payah suruh ajar kita berzina. Dia dah ajar kita daripada umur berapa? Umur 5-6 tahun dah terdedah dengan pornografi. Macam mana dapat? Telefon. Mak bapak bagi telefon ke anak, bagi akses wifi, bagi internet, bagi segala benda, sehingga anak tu dah pandai segala benda. Tapi mak bapak masih lagi duduk dalam live in denial, menampakkan semua ini bukan salah dia. Dia dah mula salahkan kawan-kawan, dia mula salahkan faktor luaran, dia mula salahkan. Sedangkan akhlak rumah tangga itu semuanya bermula dalam doktrin rumah. Television, astro, tarian. Kalau anak dah boleh bergedik-gedik depan TV, itu ada something wrong yang tak kena dengan anak kita. Dan kita nampak benda tu, idea kita encourage anak kita, atau kita mula melarang dia daripada terlibat, terkinja-kinja yang kita dah nampak 10 tahun lagi anak ni jadi apa. Tapi kalau kita sendiri yang bebas, anak pakai legging pun kita tak kisah, anak pakai seluar jeans keluar rumah, anak perempuan lah pakai seluar jeans keluar rumah pun kita tak kisah, anak keluar rumah naik motor dengan siapa-siapa pun kita tak kisah, pakai baju t-shirt keluar rumah pun kita tak kisah, pakai tudung singkat pun kita tak kisah. Dan dengan siapa lagi kita nak salahkan? Tidak lain kalau keluar rumah, once dia keluar rumah saja, dia mesti kena faham izin, maklum, salam, pengaturan dalam rumah itu yang membenarkan budak itu keluar dengan redha mak bapak. Kalau mak bapak tak redha, dah lama dah dihalang benda tu. Kalau mak bapak tak izinkan, dah lama dah budak tu tak keluar rumah. Dia tak keluar melempit, dia tak keluar naik basikal ajak, dia tak keluar naik basikal macam sekarang ni. Basikal apa pun tak tahu dah, macam-macam basikal. Tapi siapa yang mengizinkan semua itu? Pendidikan daripada mak dan bapa itu. Itulah pakaian yang kita pakai. Kalau buruk pakaian kita, dan anak-anak tadi akan terkait dengan pakaian kita juga. Tapi once sistem Allah tu ada, kita lihat anak seawal 2 tahun pun dia dah pakai tudung. Sebab dia nampak mak dia pakai tudung, adik-beradik kakak-kakak dia yang lain pun dah mula bertudung, dan dia diajar dengan self-initiate. Dia tak mungkin akan rasa janggal. Sebab apa? Sekeliling dia adalah budaya bertudung. Sekeliling ni adalah budaya salam. Sekeliling ni adalah environment, ambient yang menyebabkan mereka sonok duduk dalam tempat yang itu. Dia pakai tudung bukan kerana terpaksa, kerana bi'ah solihah. Dan sampai masa 7 tahun, kita mengajar dia kefahaman. Kenapa dia kena pakai tudung? Untuk apa dia pakai tudung? Kenalkan dia Allah. Proses solat dah berlaku. Solat kena ajar umur apa? 7 hingga 10 tahun. Solat, dalam solat ada Quran tak? Kena ajar dia baca Quran. Ajar dia baca dengan kefahaman Al-Quran. Itu pakaian yang dah dipakai daripada kecil. Akhlak itu dibentuk once dia dah mula mumayyiz, tahu membezakan yang hak dengan yang batil. Ini benda-benda yang kita kena ajarkan anak kita. Okey? Tu ayat dia. Sampailah Allah kata ke apa? Itu Allah kata, sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Allah dah sebut, selama ni yang memimpin kita siapa? Yang memimpin kita adalah nafsu, serakah, syaitan yang masuk merasuk kita dengan penuh keinginan dan kemahuan duniawi. Serakah kita kepada perhiasan dunia itu menyebabkan kita lalai dan leka, lara akibat daripada mudahnya kita dipimpin syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata. So kalau kita tak nampak syaitan itu datang dalam bentuk yang nyata, kita tak nampak ini adalah doktrin yang dicipta, direka, dibentuk semata-mata nak membawa kita lebih sesat dan jauh daripada Allah. Kalau kita tak nampak kenyataan itu, dan itulah kita yang sedang buta, tertutup sebelah mata,
tidak lain dan tidak bukan kitalah Dajjal yang dah pun terpengaruh dengan hasutan syaitan. Jangan cari Dajjal yang sana, melainkan kita sendiri. Lihat dalam kita, kitalah Dajjal. Mak bapak yang tutup sebelah mata, yang jadi manusia yang pandang sebelah mata, yang melihat keburukan dan kerosakan depan mata, tetapi we can tolerate dengan kesilapan tersebut. Itu benda yang berlaku dekat kita. Okay, so saya rasa dah pukul 11. Okay, kita ada lagi 2 ayat lagi, ayat 28, 29, kemudian conclusion di 30 dan 31. Boleh baca dulu, jadikan dia sebagai satu bentuk ulang kaji dan juga satu bentuk nota yang kita akan bawa pada hari Jumaat minggu depan, insya-Allah. Okey. Syaitan bukan sekadar nafsu dan bukan sekadar menunjukkan yang gaib. Once kalau kata nafsu serakah itu dah kuasai kita, kita itulah syaitan yang nyata tadi, yang hidup. Mudah kalau isteri yang ajak suami buat benda buruk, ajak pergi, kalau kata ajak pergi shopping, nanti marah pula orang perempuan kat sini kan. Kita tak. Bila mana kita dah jadi orang yang mengajak orang lain kepada jalan yang sesat, maka kitalah syaitan ketika itu. Jangan cari yang gaib. Kitalah yang membisikkan sesuatu, kitalah yang menyebarkan sesuatu, kitalah yang mengajak kepada sesuatu. Tulis dekat Facebook, seruan kita itu adalah bisikan syaitan, kitalah syaitan yang nyata itu. Komen yang berbau hasutan, berbau hasad, berbau kejahatan, once kita buat, jangan cari syaitan yang gaib. Tangan kita yang menulis sesuatu itu, yang menunjukkan kitalah syaitan dia, yang nyata tadi. Okay, terima kasih kepada semua yang menonton. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan mendapat keberkatan daripada ilmu yang dikongsikan. Share dan sebar-sebar luaskan benda ini, mudah-mudahan dia dapat menjadi satu kebaikan untuk kita. Kita tak habis lagi tajuk ini. Pakaian, baru selesai satu pakaian. Makanan yang suci itu untuk kita kenal, siapakah makanan yang baik, siapakah makanan yang buruk. Tadi saya dah bagi sedikit sebanyak. Nampak secara teoretikalnya, definisinya, adakah kita ini makanan yang baik ataupun makanan yang buruk. Kita memakai pakaian yang baik atau pakaian yang buruk, dan makan di masjid, apa kisahnya itu akan kita bawa dalam episod yang akan datang. Sebab hari ini yang nak kita makan adalah orang-orang yang rindukan masjid, yang cintakan masjid, yang nak kembali semula ke masjid. Tapi masjid yang mana? Kita kena kenal masjid mana tu, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah berikan kita ruang dan peluang untuk kita cari jalan untuk kembali semula kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ingat keyword tadi, pakaian yang baik adalah pakaian takwa. So adakah kita dah dipakai dengan pakaian takwa? Kita dah membina jati diri kita dengan ketakwaan yang sebenar, ataupun kita masih lagi jadi orang yang lemah dan jauh daripada prinsip-prinsip takwa. Apa itu takwa? Committed. Orang yang commit kepada agama dengan sebenar-benar komitmen. Bukan hanya menjadi kayu yang bersandar, tak ada guna, tak ada fungsi, hanya bersandar pada agama tanpa kita melakukan sesuatu yang membangunkan agama tadi. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk kita teruskan perjuangan mencari ilmu. InsyaAllah esok Sabtu. Jadi Sabtu esok saya tak ada kursus haji online, dan insyaAllah boleh kita sambung program kita sekitar pukul 10, ataupun saya akan tengok adjust masa saya. Nanti saya akan umumkan macam biasa, lebih kurang dalam pukul 8, 9 macam tu. Saya akan umumkan lah kalau ada retime ataupun schedule yang berbeza daripada waktu biasa, insyaAllah. Okay, terima kasih kepada semua. Haza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.